Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Marzela Sigai, ini Ringkas TVS. Sarawak menjadi negeri paling banyak menerima pelaburan langsung asing FDI bagi tempoh Januari dan September 2020. Jumlah pelaburan keseluruhan itu adalah sebanyak 15.8 bilion ringgit. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng, ia berdasarkan laporan UOB Financial Research and Markets yang meletakkan Sarawak di hadapan negeri-negeri lain dalam menarik pelaburan asing bagi tempoh berkenaan. Kita yang banyak sebab kita stable, sebab kita mempunyai kerukunan, saling menghormati di antara satu sama lain, politik kita stable, dan kita mempunyai rasa inklusif. Dan kalau ini berlaku, ekonomi kita akan memacu and everybody will benefit. Berucap ketika merasmikan upacara pecah tanah untuk projek pembinaan Pusat Kebudayaan Orang Ulu di Miri, beliau berkata keadaan positif di negeri ini tidak dapat dinikmati di peringkat persekutuan berikutan ada pihak yang masih cuba mengganggu kerajaan yang sedang memerintah. Kerana kita tidak ada mempunyai masalah besar. Sayangnya negara menghadapi masalah besar. Si putus-putus nak jadi Perdana Menteri. Tambah beliau lagi, pihaknya juga sedang mengkaji kemungkinan nak menubuhkan dana kekayaan negara bagi memastikan dana Sarawak diurus dengan lebih profesional. Namun masih terlalu awal untuk pihaknya mendedahkan butiran mengenai penubuhan dana ini. Tambahnya, kerajaan negeri menjangkakan peningkatan dalam pendapatannya berikutan kejayaan rundingan dengan syarikat petroleum negara Petronas dalam penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas di Sarawak di samping hasil yang diperolehi daripada penguatkuasaan cukai jualan negeri. Bakal menjadi mercu tanda pembangunan baharu di Miri, Pusat Budaya Orang Ulu kini dibina. Komuniti Orang Ulu akhirnya memiliki bangunan sendiri yang melambangkan keunikan kaum mereka. Ketika ditemui, mereka menyatakan kesyukuran dengan pemberian tapak ini yang dilihat mampu dijadikan platform untuk mengetengahkan budaya mereka. Kita memang bersyukurlah kerana kerajaan negeri ataupun yang dipimpin oleh GPS telah memberikan kita tapak ini untuk mendirikan pusat kebudayaan kita. Dan kami memang bersyukur juga kerana tempat ini adalah sesuai, kerana inilah center lah, orang katalah pusat orang ulu di khususnya di Miri inilah. Kami ingin menunjukkan sesuatu adat budaya dari segi tarian, dari segi menyanyi, dan dari segi adat-adat itu semua untuk menunjukkan kepada orang ramai, kepada kaum Kenyah sendiri yang belum ada cukup matang dengan adat seperti ini tadi, supaya dia dapat mengetahui serba sedikit tentang adat kita orang Ulu. Ini nilunan. Apabila ini masalah pas untuk adat asan, pas untuk main asan, anak bayak ukat naik ini. Ini neca pembangunan 3 kumailu orang Ulu, kumailu Kenyah, kumailu Dayak apa nilusukan onca bangunan ku ini. Satu inisiatif 3 ya an forum 3 kumailu kenapa kuma Ketua Menteri balapan nak budget kumailu 3 bangunan ini. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng dalam ucapannya berkata setiap kaum di Sarawak mempunyai satu persamaan iaitu berusaha mempertahankan budaya masing-masing. Sehubungan itu, tambahnya bagi mempertahankan budaya itu, mereka haruslah mempunyai satu perhubungan yang baik dengan mereka yang mempunyai pengalaman dari sudut budaya dan sosial budaya itu sendiri. Untuk mereka mempertahankan nilai-nilai budaya ini, dan seterusnya untuk mereka mencari jalan memperhebatkan lagi atau memperkayakan lagi budaya ini dalam era yang sentiasa berubah. Bak kata orang dulu lain, sekarang lain. Tetapi nilainya mesti ada. Nilai budaya
dalam kita membangunkan masyarakat masing-masing. Belanjawan pertama Kerajaan Perikatan Nasional (PN) diluluskan di Dewan Rakyat setelah rang undang-undang RUU Perbekalan 2021. Belanjawan 2021 itu memperoleh sokongan majoriti ahli parlimen. RUU itu diluluskan melalui undi belah bahagian selepas bacaan kali ketiga oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang menyaksikan 111 ahli parlimen bersetuju, 108 tidak bersetuju dan seorang tidak hadir. Terdahulu, cubaan ahli Parlimen Blok Pembangkang untuk menggagalkan RUU tersebut ketika selesai penggulungan peringkat jawatankuasa juga tidak berhasil apabila undi bahagian menyaksikan keputusan sama. RUU Perbekalan 2021 itu melalui tempoh 10 hari perbahasan dan pergulungan oleh setiap kementerian di peringkat jawatankuasa selepas diluluskan di peringkat dasar pada 26 November lepas. Peruntukan mencecah RM322.5 bilion dicadangkan di bawah belanjawan tersebut iaitu jumlah terbesar dalam sejarah negara bagi membantu kerajaan mendepani pandemik COVID-19 dan impaknya terhadap kehidupan rakyat dan ekonomi negara. RUU itu kini akan dibentangkan di Dewan Negara untuk dibahaskan dan diundi. Ini bermakna Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berjaya mengekalkan sokongan dalam Dewan Rakyat. Dalam masa sama, spekulasi yang dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menjangkakan kerajaan di bawah pemerintahan Muhyiddin tumbang pada Selasa juga gagal. Beliau dan seteru lamanya, Tengku Razali Hamzah dalam sidang akhbar bersama pada Isnin menetapkan pendirian untuk tidak menyokong belanjawan 2021 dan menawarkan kepakaran dan pengalaman mereka untuk merancangkan ekonomi rakyat. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAFCOM) menjangkakan jumlah tempat duduk perkhidmatan penerbangan penumpang akan berkurangan antara negatif 72.8% dan 75.6% tahun ini susulan impak COVID-19. Kata Timbalan Menteri Pengangkutan Hasbi Habibullah, berdasarkan semakan semula unjuran senario trafik penumpang Malaysia 2020, MAFCOM, persatuan itu menyaksikan jumlah penumpang akan berkurangan kepada 26.6 juta hingga 29.7 juta berbanding 109.2 juta penumpang tahun lepas. Jelas beliau syarikat penerbangan dijangka memerlukan tempoh 3 tahun untuk pulih sepenuhnya daripada impak wabak itu namun tertakluk kepada situasi semasa penularan wabak di dalam dan luar negara. Katanya lain, selain pengurangan cas pendaratan dan parkir pesawat, kementerian telah menyenaraikan beberapa show kepada Majlis Penasihat Ekonomi bagi mengatasi masalah pekerja sektor penerbangan yang hilang pekerjaan dan membantu syarikat penerbangan. Antara show itu ialah pengecualian had bilangan pekerja sektor itu yang layak menerima bantuan keuangan menerusi program subsidi upah di setiap syarikat, insentif keuangan bagi promosi dan pemasaran tiket serta ribat utiliti penerbangan dan operator lapangan terbang. Penternak ikan air tawar di batang air di Sarawak menerima bantuan secara in-kind contribution tahun ini berjumlah RM1.5 juta. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah, kerajaan juga menyediakan program sistem penyampaian khidmat sokongan SPECS iaitu bantuan secara in-kind contribution seperti benih dan makanan ikan secara one-off bagi setiap penternak dengan nilai maksimum RM20,000 bagi negeri Sarawak. Selain jualan ikan segar, kerajaan juga menyediakan kursus pemprosesan produk perikanan bagi menggalakkan penternak untuk memproses hasil ternakan mereka kepada produk perikanan seperti produk salai, kering, pes tempoyak, fillet dan jeruk. Sejumlah 1,772 kes baru COVID-19 direkodkan pada Selasa menjadikan kumulatif 86,618 kes COVID-19 direkodkan negara setakat ini. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah kes itu, Kuala Lumpur mencatatkan kes harian tertinggi iaitu 696 kes atau 39.3%. Beliau berkata, pertambahan tinggi di Kuala Lumpur berpunca saringan di kluster Tapak Bina Daman Lela yang menyumbang 567 kes atau 81.5% yang mana itu kini sudah memasuki generasi ke-6.
Sementara itu di Sarawak, daerah Kuching kini berstatus hijau apabila tiada kes COVID-19 jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas, menjadikan jumlah keseluruhan daerah berstatus hijau di negeri ini 38. Daerah Serian kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 2 kes jangkitan tempatan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya menambah, tiada kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak pada Selasa. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini kekal 1,075 kes. Hanya satu kluster COVID-19 yang masih aktif di Sarawak, iaitu kluster besi di daerah Kuching. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan Negara MKN telah meluluskan permohonan aktiviti pelancongan negara untuk kembali beroperasi. Dedah Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Ismail Sabri Yaakob, aktiviti pelancongan tersebut adalah termasuk aktiviti luar outdoor seperti zoo negara, Legoland dan lain-lain aktiviti. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Marzela Sigai, salam hormat dan jumpa lagi.